Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita ada beberapa jemputan sembang santai untuk TV PSS, Press TV, SK Fayaresa. Okey, jom kita lihat montage. Okey. So, kita ada sembang santai pada malam ini bersama dengan alumni Sekolah Kebahasaan Fayaresa daripada pelajar tahun 6 tahun 2019. Kesemuanya adalah penerima 5 bintang Nilam SKPR tahun 2019 bersama dengan wartawan Press TV kita pada tahun 2021. Okey, saya memperkenalkan seorang demi seorang. Yang pertama yang daripada Nur Insyirah Nur Insyirah binti Mak Anang daripada Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu. Apa khabar Insyirah? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat? Sihat. Ya, Alhamdulillah. Okey, yang kedua daripada Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Kuala Terengganu, adik Nurul Atifah binti Zulkifli. Atifah okey? Okey. Slow je suara ni. Okey, yang ketiga adik Tuan Nur Alia binti Tuan Harun daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman Kuala Terengganu. Alia okey Alia? Alia? Are you there? Okey. Okey, line semua okey ke? Okey. Yes. Okey. Bersama dengan kita, tak lain tak bukan wartawan Press TV untuk 2021 ni, adik Siti Nur Amalia Sofia binti Muhammad Izzuddin. Okey Amalia, okey awak Lain kat sana okey Okey je sah. Okey, Alhamdulillah. So kita tengok apa tajuk sembang santai kita pada malam ni. Novel atau komik? Novel atau komik? Mana satu pilihan hati? Okey. Semua jemputan kita pada malam ni adalah daripada golongan remaja. Jadi kita nak dengar pendapat masing-masing tentang novel, tentang komik, yang mana satu pilihan hati mereka. So apa kata kita terus dengarkan pendapat mereka semua. Adakah mereka sudah bersedia? Insyirah, Alia, Atifah and Amalia dan Amalia. Okey, nampaknya sudah bersedia. Kita mulakanlah, berikan pendapat masing-masing dan uraikan. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberi pendapat saya terdahulu. Novel atau komik? Kebanyakan pelajar perempuan pastinya memilih novel, manakala pelajar lelaki pasti memilih komik. Pada pendapat saya lebih gemar membaca novel kerana novel dapat meluas lagi minda pembaca, dan novel juga akan menambah lagi kosakata daripada penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis. Dan juga membaca novel ini juga sebenarnya akan membaca novel juga akan menambah masa senggang pembaca dengan melakukan aktiviti yang lebih baik, iaitu menghabiskan masa senggangnya dengan membaca novel. Ini kerana membaca novel kebiasaannya memerlukan masa lebih daripada sehari untuk menghabiskan novel yang dibaca mengikut ketebalan buku. Namun begitu, novel juga tetap mempunyai keburukannya, iaitu masa yang panjang diambil untuk menghabiskan novel tersebut. Akan membuatkan pelajar lupa atas tugasan yang perlu dilakukannya seperti belajar dan mengulang kaji. Ini akan membuatkan pencapaian pelajar tersebut agak merosot, terutamanya dalam pencapaian umum. Tetapi itu tidak bermaksud bahawa komik tidak bagus. Komik mempunyai kelebihannya tersendiri.
komik adalah boleh dijadikan sebagai sebuah bahan bacaan dan juga penggunaan gambarnya yang warna-warni serta jalan cerita yang unik dan pendek dapat menjadikan amalan membaca komik yang menghiburkan hati. Dan sebenarnya membaca komik adalah membaca komik ada kelebihannya tersendiri, iaitu memupuk minat pelajar untuk membaca. Komik juga mempunyai keburukannya kerana dia dianggap komik menunjukkan aksi keganasan, kerana kebanyakan aksi di dalam komik melambangkan keganasan. Tambahan lagi, anak-anak pula mudah mengaruh dengan apa yang dibaca dan difahamkan. Itu sahaja daripada saya. Boleh saya sambung? Saya sangat bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh peserta Siti Nur Amalia Sofia. Berdasarkan apa yang dia beritahu, kebanyakan perempuan akan lebih memilih kepada novel dan lelaki lebih memilih kepada komik. Saya kurang bersetuju dengan pernyataan itu kerana bagi saya, sekiranya seseorang itu ialah sejenis pembaca yang meminati sastera ataupun perlukan lebih banyak prosakata dalam aktiviti membina ataupun merangka ayat, contohnya seperti novelis ataupun blogger dan sebagainya, mereka seharusnya lebih memilih novel daripada komik. Ini menunjukkan bahawa bukan semua novelis ialah perempuan dan bukan semua blogger ialah perempuan. Semestinya akan ada juga lelaki di situ. Okey, baiklah. Pada pendapat saya akan lebih memilih komik berbanding novel. Kerana komik ini sebenarnya ramai yang berkata komik ini sebenarnya tidak memberi apa-apa kebaikan ataupun manfaat kepada pembaca dan ramai yang menganggapnya hanya sekadar sesuatu untuk membuang masa. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat salah kerana telah dibuktikan bahawa apabila seseorang itu membaca komik, otak akan bekerja keras untuk mengikuti dan menyaring alur cerita. Justeru, neuron akan diaktifkan dalam kepala dan membentuk sistem sel perkembangan otak. Okey. Jadi di sini kita dapat bukti bahawa komik bukanlah sesuatu perkara yang menjadi tanggapan negatif masyarakat. Bergantung kepada genre komik yang dipilih, sekiranya pembaca-pembaca tersebut memanfaatkan dan mencari faedah di sebalik apa yang dilakukan, justeru maka baiklah daripada apa yang mereka dapat. Tetapi ini tidak bermakna saya tidak memilih novel kerana novel mempunyai banyak keburukan. Itu salah sama sekali. Novel juga memberi banyak manfaat kepada mereka yang suka dalam kegiatan menulis seperti yang saya katakan sebentar tadi, dan dia akan memberi percambahan idea dan metafora-metafora yang kreatif bagi membentuk satu rangka ayat yang sangat indah ataupun yang sangat kreatif. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bahawa novel dan komik merupakan dua genre buku yang sebenarnya mempunyai kebaikan dan keburukan sendiri dan pembacanya terdiri daripada golongan lelaki dan perempuan. Bukan perempuan yang memilih novel sahaja dan bukan lelaki sahaja yang memilih komik. Di situ kita perlu tekankan bahawa masing-masing mempunyai minat tersendiri. Namun minat itu perlulah ditapis agar ianya memberi manfaat dan dijauhkan daripada gejala sosial yang negatif. Sekian saja. Ada calon lain ataupun jemputan lain nak teruskan beri pendapat? Macam mana dengan Atifah? Ya, saya juga bersetuju dengan Nur Insyirah kerana setiap pembaca yang memilih genre yang diorang baca, diorang sendiri yang akan menentukan apa yang diorang dapat daripada bacaan itu. Bagi saya lebih memilih kepada untuk membaca novel
kerana jalan cerita yang disampaikan dalam bentuk tulisan menarik minat saya kerana dia menceritakan dengan sangat penuh di Dramatik maksud awak? Perasaan? Emosi? Ke macam mana? yang diceritakan secara lebih terperinci kerana ianya hanya dalam bentuk tulisan supaya kita dapat lebih menghayati tentang cerita yang disampaikan dalam sesebuah novel tu. Okey. Macam mana kita dengar pendapat Tuan Alia? Agaknya ada masalah line aku. Alia? Okey, tak apa, kita teruskan. Kita tunggu sementara Tuan Alia kembali. Okey, boleh Amalia boleh teruskan? Apa ada lagi pendapat lain selain daripada yang awak nyatakan tadi? Apa lagi pandangan atau pendapat tentang novel ataupun komik? Macam mana tentang kalau cikgu nyatakan novel seram atau komik seram mana lagi seronok untuk dibaca ataupun lebih takut untuk dibaca untuk merasai perasaan tersebut, perasaan seram tu. Novel ataupun komik. Sebab kita tahu ada setengah peminat dia akan lebih suka kepada komik jika dia punya genre seram sebab kita boleh terus kepada ilustrasi yang digambarkan dalam buku tersebut. Manakala kalau novel macam mana? Apa pendapat Amalia tentang pendapat cikgu ni? Okey, terima kasih atas soalan yang diberi. Pada pendapat cikgu, daripada saya rasa tetap dengan jawapan saya iaitu novel lebih seronok. Ada sesetengah orang yang lebih seronok dengan komik kerana komik terbahagi pada dua, ada kisah yang lucu dan ada juga kisah seram yang memang seram kerana ia memaparkan macam yang boleh membuatkan kita berasa seram sejuk je. Ya, yang dia berasa lebih seronok. Saya lebih suka dengan buku dengan novel kerana dengan novel kita dapat menghayati setiap ayat dengan lebih teliti. Dan dengan novel bagi saya dia seolah-olah memberikan kita membaca dengan bayangan terus dengan imajinasi kita tersendiri. Seperti komik, kita boleh mengimajinasikan dia tetapi ia telah memaparkan wajah tersebut. Contohnya seperti rumah gelap, rumah usang. Jadi jika dalam tersebut telah memaparkan gambar, jadi kita kemungkinan akan merujuk pada gambar itu sahaja bagaimana rupa rumah tersebut. Tetapi jika dinyatakan terdapat sebuah rumah usang yang buruk di dalam hutan, kita boleh membayangkan lagi dengan kreativiti kita tersendiri bagaimana dia punya usang tu dekat hutan tu macam mana, bahagian dalam ataupun luar saja, bagaimana keadaan rumah. Kita boleh membayangkan rumah tersebut ataupun hantu ataupun watak-watak tersebut. Dan bagi saya membaca novel ni dia seolah-olah macam membuatkan kita berasa kita juga ada di dalam watak tersebut. Sebab sambil kita boleh bersama imajinasi kita kan. Macam saya cakap tadi, kita boleh bayangkan. Jadi saya tetap dengan jawapan saya dapat membaca novel lebih seronok, membaca novel seram lebih seronok daripada komik. Tetapi ia tidak bermaksud bahawa baca komik seram tidak seronok. Ia seronok daripada segi setiap orang. Ada yang mengatakan novel lebih seronok dan komik lebih seronok. Saya? Okey, bagus. Cikgu pun setuju juga dengan pendapat awak tapi cikgu ada pendapat sendiri. Kalau komik kita boleh tengok teruskan gambar tersebut. Okey, lepas tu cikgu lagi suka
sukakan lukisan tu. Okey, berlainan komik akan menunjuk ataupun menunjukkan berlainan lukisan dia. Cara-cara melukis, macam kalau seram ada cara lukisan dia macam mana, okey. Pencahayaan dia. Teacher lebih suka kepada gambar. Okey, bagus pendapat awak tu. Okey, teacher ataupun cikgu nak tanyakan kepada Insyirah, jika novel sejarah dan novel sejarah atau komik yang menggambarkan tentang sejarah, yang mana satu awak rasa lebih berkesan kepada murid-murid untuk memahami konsep sejarah tersebut? Novel sejarah ataupun komik sejarah, mana lagi satu berkesan ataupun untuk dijadikan pilihan oleh pelajar sebagai rujukan? Silakan. Okay. Terima kasih atas soalan. Pada pendapat saya sendirilah sebagai pelajar sendiri yang mempelajari sejarah. Saya ialah seorang yang sangat meminati sejarah dan pada pendapat saya sekiranya novel sejarah, novel yang berkaitan fiksyen sejarah, dia lebih kepada penceritaan semata-mata dan kurang kepada gambaran ataupun situasi apa yang berlaku pada saat itu. Dan sekiranya apabila kita membaca novel, komik berkaitan sejarah, kita boleh membayangkan dengan tepat perkara yang berlaku. Apabila dia meletakkan image yang tepat, kita tidak akan terfikir bagaimana ya rupa tempat tersebut, bagaimana ya rupa patung tersebut, bagaimana ya rupa pahlawan tersebut. Kita boleh membayangkan sekaligus kita mengecam bahawa inilah tokoh kita suatu ketika dahulu. Inilah tempat yang dijadikan kebanggaan masyarakat kita. Inilah barang ataupun item yang seharusnya kita banggakan, yang seharusnya kita julang bersama. Kerana mungkin sebahagian daripada novel yang berkaitan sejarah, dia memberi efek yang bosan kepada sesetengah pelajar. Kerana pelajar akan mudah berasa mengantuk dan kurang kepada kreativiti masing-masing. Pada pendapat saya akan lebih memilih kepada komik yang berkaitan sejarah kerana apabila membaca komik, ini telah dibuktikan bahawa dia boleh mempertingkatkan variasi pemikiran kita. Kerana ini terbukti melalui sistem pengajaran iaitu multiple modalities, iaitu pengajaran dengan menggunakan pelbagai panca indera. Kerana kebanyakan pelajar yang membaca komik, dia akan lebih tergolong dalam golongan mereka yang membaca teks dan menelaah gambar sekaligus. Jadi di situ kita dapat lihat dua reaksi tindakan yang memberi impak positif kepada otak kita. Sekaligus dia meningkatkan kecerdasan otak dan mewujudkan pemikiran yang lebih kreatif. Dan selain daripada itu, dengan membaca komik juga, kita boleh memperkemaskan lagi ilmu seni yang kita ada. Ataupun bagi mereka yang meminati seni, mereka akan lebih merujuk kepada komik itu sendiri. Kerana komik itu kebanyakannya mempunyai gambar yang unik dan artistik. Secara tidak langsung memberi idea atau cambahan kepada pelukis ataupun pembaca itu sendiri untuk terikut dan termotivasi untuk menulis sesuatu yang berkaitan pendidikan juga. Sebagai contohnya komik Misi 10A karya Afiq Salam dan Nazri Salam. Mereka telah mencipta berbagai siri komik misi yang sangat memberi impak positif kerana saya adalah pembaca komik itu sendiri. Melalui komik tersebut telah berjaya memupuk dan meningkatkan minat saya dalam subjek fizik, matematik tambahan, sains, biologi dan macam-macam lagi. Kerana ini telah
komik tersebut telah merangka berbagai jalan cerita yang kreatif yang seterusnya memberi kefahaman kepada pembaca itu sendiri untuk mendalami apa yang berlaku dan perkaitan fizik ataupun biologi yang berlaku dalam cerita tersebut. Jadi di sini saya menekankan bahawa saya lebih memilih komik berbanding novel. Okay, setuju. Kalau awak nak tahu, teacher lah. Teacher memang ada satu koleksi komik Nazli Salam Dah lama dah teacher beli. Okay, yang tajuk dia tentang 9-8MR. Yang dia malas nak belajar tu, lepas tu dia pergi cari kawan, ada kawan pandai, dia seorang kawan yang pandai tapi sangat misteri, dia pergi tidur di rumah kawan tersebut. Macam mana dia nak tengok kawan tu boleh jadi seorang best student, pelajar yang paling bagus dalam sekolah tu. Walaupun dia tidak menonjol apa, tapi watak utama tersebut pergi menyiasat macam mana kawan dia boleh berjaya sebegitu rupa walaupun dalam keadaan keluarganya yang miskin. Komik tu lah teacher paling suka. Okey, terima kasih atas pendapat Insyirah. Jadi teacher nak tanya pada Atifah. Okey, tadi kita dah sembang pasal novel dan komik seram, novel dan komik sejarah. Macam mana pendapat Atifah tentang novel yang diambil oleh sebahagian daripada pengarah kita di Malaysia menterjemahkan isi novel tersebut kepada drama. Apa pendapat Atifah jika kita terjemahkan isi novel kepada komik? Adakah dia memberi impak yang sama novel tersebut jika kita pindahkan atau maklumat ataupun isi novel tu kepada komik? Contohnya macam novel remaja. Sekarang apa yang popular tentang novel remaja sekarang ni? Ada tak yang awak baca novel-novel? Nama Sarah ke novel apa? 7 Hari Mencintaimu. Bayangkan jika novel 7 Hari Mencintaimu tu diadaptasikan kepada komik. Adakah sambutannya lebih hangat daripada novel? Ke macam mana? Apa pendapat Atifah? Terima kasih untuk soalan. Pada pendapat saya, mungkin komik yang diadaptasi daripada novel itu mendapat sambutan daripada sesetengah peminat kartun dan peminat drama itu. Kerana setengah daripada mereka yang menonton cerita yang telah diadaptasi daripada novel juga ada yang terinspirasi untuk melukis watak-watak dalam bentuk kartun kerana minat mereka dalam seni. Macam mana nak bayangkan Mak Leha tu dalam komik? Makcik Bawang macam tu dalam komik. Awak baca tak novel 7 Hari Mencintaimu? Macam-macam novel lain drama pukul 7 tu. Macam mana nak terjemahkan watak Makcik Bawang tu atau nenek-nenek tiri tu dalam komik? Adakah macam mana? Macam kita nak kena lukiskan watak tu macam muka bawang ke ataupun macam mana? Macam mana Atifah? Bagi saya, kepada peminat seni yang suka melukis dan suka mendapatkan idea daripada novel dan drama seperti teacher cakap tadi, mungkin mereka lebih senang untuk terinspirasi daripada penulisan yang terperinci dalam novel. Mungkin pelukis komik tu dapat dapat menginspirasikan secara lebih juga terperinci. Kerana dalam novel dia menceritakan sesuatu dengan lebih terperinci kerana ianya ditulis dan tiada gambaran. Betul. Jadi maknanya kalau bagi teacher lah kan, betul juga pendapat awak tu. Kalau teacher jadi pelukis komik nak menterjemahkan novel 7 Hari Mencintaimu, dia akan bertukar menjadi genre yang lebih lawak ataupun kelakar.
Maknanya kita boleh, memang novel tu memang ada apa, ada setengah keadaan dia punya adegan kelakar, sedih, kan? Jadi kalau kita beri kepada pelukis komik lain, dia terjemahkan isi novel tersebut, mungkin akan lebih lawak atau kelakar daripada segi lukisan dia ataupun daripada segi ilustrasi dia. Betul tak? Setuju tak cakap teacher ni? Ya, saya setuju. Dapat teacher. Dapat teacher lah. Mungkin golongan kanak-kanak ni macam bawah daripada umur awak, mungkin dia lebih suka membaca komik macam tu. 7 hari mencerita ilmu lah, separuh nyawa lah, apalah, kita tukar pada komik. Jadi macam mana? Siapa nak buat komik? Lepas tu boleh awak lepas ni. Insyirah ke, Tifah ke, Alia ke, Alia ke? Alia okey? Are you okay Alia? Lain tak molek pula dah. Maknanya lepas ni kena ada pula sembang santai yang kedua dah. Sebab Alia tak bercakap malam ni ya. Okey. Sekarang ni masa pun dah mencemburai kita dah malam dah ni. Pukul 10 lebih dah. Jadi teacher boleh tak minta setiap orang buat rumusan setiap orang sebelum kita pergi kepada penutup lah. Kita mulakan dulu dengan Amelia. Silakan. Okey, terima kasih. Pada kesimpulan saya, kedua bahan bacaan ini iaitu novel dan komik mempunyai kebaikan dan keburukan itu sendiri. Dan daripada dia bergantung kepada pembaca melakukannya dengan baik ataupun dengan cara yang positif, maka jadinya jika pembaca mencari cerita yang jalan ceritanya bukan terlalu panas ataupun sesuai dengan usia dia, kemungkinan besar kelebihan buku bahan bacaan tersebut, dia akan dapat kelebihan bacaan tersebut, dan keburukan itu kemungkinan dia tidak akan dapat jika pembaca tersebut melakukan dengan betul. Jadi kita tidak boleh nak mengatakan bahawa kita mengungkapkan orang ni minat novel, orang ni minat komik sebab dia atas baca sendiri. Kalau ada setengah orang walaupun dia selalu baca novel, mungkin juga minat komik, tidak semestinya hanya novel. Jadi dua-dua ada kebaikan dan keburukan dan mempunyai dan ia bergantung kepada pembaca. Okay, secara kesimpulannya, komik dan novel adalah dua-dua merupakan bahan bacaan yang sesungguhnya memberi kebaikan kepada para pembaca dan peminatnya tersendiri. Namun, ianya juga memberi keburukan sekiranya tidak diguna dengan bijak dan berfaedah. Oleh itu, kita sebagai peminat ataupun pembaca novel ataupun komik itu sendiri seharusnya menggunakan peluang yang ada dengan bijak. Tidak seharusnya kita menyalahkan sekiranya apa yang berlaku berpunca daripada bahan bacaan tersebut. Ia terlihat sebagai satu alasan yang kurang bijak dan tidak logik sama sekali. Jadi di sini saya ingin menekankan bahawa apabila anda meminati sesuatu, cubalah cari kebaikan, manfaat dan faedah daripada apa yang anda minati, dan tidak perlulah kita mempertikaikan minat orang lain selagi minat mereka tidak bercanggah dengan apa yang diajar oleh agama. Itu saja. Rumusnya yang saya dapat buat daripada perbualan kita tadi, saya rasa saya rasa membaca novel tidak salah, membaca komik juga tidak salah, kerana masing-masing ada minat yang tersendiri. Seperti Insyirah katakan tadi, selagi tidak bercanggah dengan agama, kita masih boleh meminatinya. Kepada yang suka membaca novel, mungkin mereka dapat meningkatkan
kosakata mereka dan mungkin dapat mungkin dapat meningkatkan juga ke markah keputusan mereka dalam ujian seperti bahasa Melayu penulisan, kerana dengan baca novel kita lebih terinspirasi untuk membina sebuah rangka cerita yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Kepada yang meminati komik, mereka juga dapat meningkatkan mereka punya idea dan kreativiti untuk melukis watak yang mereka dapat melukis watak mereka yang mereka terinspirasi dari membaca komik-komik yang diterbitkan. Okey, terima kasih atas pendapat masing-masing dengan rumusan yang sangat baik tadi. Okey, itu sahaja. Ada lagi tak nak cakap apa-apa untuk malam ni? Tu teacher ucapkan banyak terima kasih lah kepada jemputan alumni kita tahun 2019. Sekarang ni dah tingkatan 2 kan? Okey, dah tingkatan 2, Tuan Adia, Istifa, Insyira dan pelajar kita sekarang ni sekolah Bayasak sekarang tahun 6, adik Amalia. Okey, terima kasih banyak-banyak. Bye, Assalamualaikum. Terima kasih kat teacher semua.